الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin kita boleh sambung majlis ta'lim ini. Alhamdulillah. Kita sambung pada muka surat 129. Pak Cik Bari, macam mana keadaan? Alhamdulillah. Boleh Pak Cik Din? Alhamdulillah. Di bawah jagaan Pak Cik Din. Alhamdulillah. Iaitu pada muka surat 129 pada perkara yang ke-19, iaitu bab yang ke-41 berkenaan dengan doa sujud. Kata penulis, Subhana Rabbiyal A'la thalatha marat. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, dibaca 3 kali. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Katanya, baginda bersabda, Subhana Rabbiyal A'la, yakni aku mensucikannya dari segala bentuk kekurangan. Ini ikhwan, kita jumpa hadis di bawah bab berkenaan dengan apakah yang Nabi baca di dalam sujud. Apakah yang Nabi baca ketika dalam sujud. Maka kita jumpa dalam hadis ini, dalam hadis Huzaifah ini, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain, iaitu Nabi membaca dalam sujud dia Subhana Rabbiyal A'la. Dibaca dalam riwayat ini, kata beliau bersabda thalatha marat, yakni seseorang itu mengucapnya 3 kali, dibaca 3 kali. Para ulama telah menyunahkan agar seseorang tidak mengurangi jumlah ucapan tasbihnya ketika rokok dan sujud dari 3 kali. Bahkan disunahkan untuk menambah jumlahnya. Kita lihat berkenaan dengan masalah sujud, ikhwan. Ada perbincangan para ulama kita, apabila kita sujud, yang pertamanya ikhwan, kita kena memastikan setelah sempurna kita punya i'tidal. I'tidal kita sempurna. Sempurnanya i'tidal, macam mana sempurnanya kita berdiri. Tadi kita berdiri elok lagu ni, kita pun rokok. Bila kita i'tidal, tak mau i'tidal kita separuh lagu tu. Dengan separuh lagu tu kita terus sujud, itu dianggap tidak sempurna i'tidal. Apabila tak sempurna i'tidal, kita berpindah kepada sujud, maka i'tidal dia katakan tidak sah. Maka rosak satu rukun. Bila rosak satu rukun, maka salat kita itu batal, jadi rosak. Tapi kita tak sedar. Ini satu kerugian yang akbar, satu kerugian yang besar. Jadi bagi sempurna kita punya i'tidal. Dah habis dah sempurna i'tidal kita dengan tamakninah, maka barulah kita turun kepada sujud. Dan kita tahu satu rakaat ada dua kali sujud. Bila kita sujud, kata para ulama kita, sekurang-kurangnya suku daripada dai kita mesti kena ke tempat sujud. Kalau kena semua, itu sempurna.
tapi sekurang-kurangnya untuk menghilangkan untuk capai kepada perkataan sah sujud, suku daripada juzuk dai kita. Ada pandangan di kalangan mazhab Imam Syafi'i, ditulis dalam buku-buku Syafi'iyah, bila kita sujud, dia tak mau kita sujud di atas diri kita. Kita tak boleh sujud atas diri kita, apa yang menjadi bahagian diri kita. Masalah bila kita sujud, kita lapik tangan, kita sujud atas tangan, dai kita kena tangan, bermakna dai kita kena diri kita. Itu tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, Syafi'iyah kata termasuk daripada jumlah diri kita apa yang kita pakai di badan kita. Baju kita, seluar kita, kain serban kita, sama ada kita lilit ke, kita sebai atas bau, di ujung kain serban itu jatuh ke tanah, maka kita tak boleh sujud atas kain serban sebab dia mewakili diri kita. Tangan baju Arab kan dia luah-luah, bila dia sujud kata dia merembang, dia tak boleh sujud atas baju itu, kerana baju tu ada di diri dia. Kerana sujud di tempat sujud, pakaian kita bukan tempat sujud. Kerana itu juga dibahas tentang wanita yang pakai telkung kan, bila dia sujud kan kain dia tu, kain terbuka, dia sujud atas kain. Syafi'iyah dia tak mau, sebab itu mewakili diri kita dalam solat. Maka kalau kita sujud atas ini dianggap sujud sebahagian daripada juzuk kita, maka sujud itu tidak sah. Tapi kalau dilihat dari segi dalil, maka tidaklah ada dalil yang kuat. Dilihat dari segi pandangan mazhab ada, dilihat dari segi kekuatan dalil tak ada. Sebab ada pula riwayat lain Nabi sebut tentang kita bila solat, bila kita dalam keadaan zahmah, bersesak kan, bersesak orang, bila kita sujud, dai kita ni terkena juzuk badan kawan tu, maka hadis menyatakan sah. Jadi dari segi hadis tidaklah kain serban kita tu terhampak kita sujud nak jadi batal sujud, dah. Cumanya kalau kita sujud demikian, dia datang kepada kita ini taradud, maka ihtiyatnya kita hindari. Tapi untuk kita confirm batal, tidaklah kita kata sembahyang sujud itu batal dan sembahyang kita rosak, kecuali sedikit pandangan dalam mazhab ulama-ulama Syafi'iyah ini. Baik, kata para ulama, bukan saja masalah dai, demikian juga masalah tangan. Kerana bila kita sujud, dia juga melibat anggota tangan. Anggota tangan ni juga, tapak tangan ini sekurang-kurangnya suku daripada anggota tangan, suku. Kita pilih lagu ni, dia kena suku. Katalah kita buat lagu tu, yang ni terangkat sikit, tapi suku daripada ni kena, maka dianggap sah. Kecuali kalau kita sujud, kita buat lagu tu, ini tak boleh lah, ini tak kena tapak tangan langsung. Demikian juga lutut, demikian juga jari jemari kaki kita. Sekurang-kurangnya adalah suku sejuzuk daripada anggota itu kena ke tempat sujud. Sama ada kita dapat lipat itu dia masuk ke sempurnaan, itu sempurna sujud. Kalau tak dapat lipat, kita hanya buat lagu tu saja, tapi isi perut tu semua kena ke tempat sujud, maka sah. Walaupun tak lipat itu hanya masuk, lipat itu hanya masuk dalam bab sunat. Tapi dia pacak lagu tu pun, tapi kena, tak nampaklah terangkat, itu dianggap suku juzuk daripada perut kaki kita, tangan, dua tangan dan lutut. Suku itu dapat termasuk dai, maka barulah sujud kita dianggap sebagai sempurna. Ya, Masyarif. Kesoban apa? Iya. Ya, wallahu ta'ala alam, Allah Maha mengetahui. Dalam mazhab Syafi'iyah dia kata itu masalah darurat. Masalah yang ada sebab yang tak dapat dielakkan. Jadi kita
satu tempat tu terlampau panas, kita tak boleh nak sujud, melainkan kita kena lapik diri kita dengan sesuatu untuk menghindar mudarat. Dia kata masa tu okey. Ada biasa tak boleh. Bermakna hadis-hadis itu masuk dalam kes yang darurat. Darurat is okey dia kata. Lain tidak. Saya saja dia cakap mau. Tapi dari segi kekuatan pandangan itu tidaklah kuat sangat, kerana hadis tidak melarang pun. Baik. Kemudian para ulama kita kata, ikhwan, bila kita sujud daripada i'tidal kita turun ke sujud, mestilah masa kita sujud itu tidak ada niat yang lain, melainkan niat kita masuk pada rukun yang berikutnya. Bukan kerana terkejut ke, tengah-tengah duk rokok, sami'allahu liman hamidah rabb, terkejut, terus terlepas turun, maka tak dikira itu sujud, sebab kita tak ada niat, kita tak ready nak sujud. Kalau jadi juga lagu tu, kita kena bangkit balik pada posisi berdiri, i'tidal kita, baru kita sujud balik. Dalam mazhab Syafi'i, keadaan itu sunnah bagi kita untuk buat sujud sahwi. Kerana tindakan terkejut itu dengan sengaja kalau diulang boleh membatalkan salat. Baik. Demikian juga ikhwan, kalau kita solat, kita tak bersedia untuk sujud, tiba-tiba jadi sesuatu kita sujud. Bermakna kita kena kembali pada rukunnya. Kena bangkit berdiri balik. Tak kira itu, tidak kira. Bangkit berdiri balik, itu i'tidal kita. Lepas i'tidal baru kita sujud. Ataupun kalau kita dah jadi cemas, kita terlupa ni apa ni, berdiri balik, rokok balik, i'tidal balik, sujud balik. Fatihah tak payah ulang, pasal itu dah confirm dah kita baca. Kemudian nanti sebelum bagi salam, disunnahkan kepada kita untuk sujud sahwi. Begitu. Baik. Perkara yang kedua, ikhwatul iman, para ulama kata di antara perkara yang kita kena jaga masa sujudnya ialah bahawa ketika kita sujud, kita kena pastikan kondisi dalam keadaan biasa, punggung kita kena lebih tinggi daripada kepala kita. Pasal itu ulama sebab dia tak mahu kita sembahyang di tempat yang curam, kerana itu akan bawa banyak masalah. Kepala kita dengan punggung akan jadi sama, sebab posisi sujud punggung mesti lebih atas daripada kepala, kecuali dalam hal-hal yang darurat. Baik ikhwan. Kemudian ikhwan, para ulama kita ada bahas juga perkara yang ketiga berkenaan dengan sujud, iaitu kata mereka, kenapa satu rakaat ini ada dua sujud? Mereka bahas secara hikmah. Kata mereka, Allah Ta'ala yang maha mengetahui, hikmahnya ialah yang pertama, sujud ini ikhwan, dia membawa kita kepada, kita kata dia bawa kita kepada abligh tawadhu'. Dia bawa kita mencecah makam tawadhu', kerendahan hati. Rendah, kita jadi rendah. Jadi bila kita sujud yang pertama itu sujud sebagai ubudiyah kita pada Allah, penghambaan kita pada Allah. Kita menghambakan diri pada Allah, ketundukan kita kepada Allah. Orang kata dengar kata patuh, kita pun patuh pada Allah, kita dengar kata. Dalam kita dengar kata itu, di situ Allah Ta'ala bagi kepada kita satu kelebihan. Kelebihan apa? Allah benarkan kita baca doa. Allah benarkan. Kita nak baca doa daripada Nabi kita pun boleh, dalam hadis kita dah baca dah. Lepas tu kita nak baca doa dari diri kita sendiri pun Nabi benarkan. Nabi benarkan, silakan Nabi kata. Ada permohonan. Kita panggil sujud masalah. Sujud dalam bentuk memohon pada Allah. Di dalamnya ada isi ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah. Dia membawa kita kepada satu makam tawadhu', rendah hati. Kita merendah pada Allah. Maka di kalangan para ulama kita kata, mereka kata innamas salatu tamaskunun wa tawadhu'un wa tadarru'un. Dia berkata sembahyang ni adalah suatu ketetapan jiwa.
Sembahyang itu adalah kerendahan budi, dan sembahyang itu adalah kerendahan naluri kita pada Allah. Dia ada kita kata sembahyang itu membawa kita kepada sifat tamaskun, ketenangan hati. Kita tenang dengan makam yang Tuhan buat pada kita, makam hamba yang rendah. Lepas tu kita tawaduk, jiwa kita dengan Tuhan tawaduk, dan tadarru', tunduk kita kepada Allah. Jadi itu perkara yang pertama. Bila kita sujud, kita kena capai, kita kata abligh, kena sampai ke situ. Tapi untuk sujud yang kedua, para ulama kata sujud yang kedua ini dia lebih kepada sujud kesyukuran pada Allah. Dia pada makam syukur. Kenapa? Kerana Allah bagi peluang kepada kita beribadah kepada dia pada sujud yang pertama, kerana kita dekat dengan dia sujud yang pertama. Ini satu keistimewaan, ikhwan. Dekat dengan Allah ni satu keistimewaan Tuhan bagi pada kita, anugerah yang kita patutnya bersyukur. Dekat dengan si fulan, kita dekat dengan orang-orang yang mulia. Ini satu. Tadi Ustaz Rashidan Bangi, dia hantar ke saya satu kata-kata hikmah. Menarik kata-kata hikmah. Dia kata di antara nikmat Tuhan kepada kita, setelah Tuhan bagi nikmat Islam, Tuhan bagi nikmat iman, Tuhan bagi nikmat sunnah, Tuhan bagi nikmat sihat, kita boleh mengaji dan sebagainya. Allah bagi pada kita nikmat yang ramai orang kadang-kadang tak reti nak syukur nikmat ni. Nikmat apa? Nikmat kita ada kawan-kawan yang saleh. Oh, saya terasa lah memang pasal saya tak soleh. Saya baru tahu nikmat Pak Cik Bari, Abang Syarif, nikmat Pak Cik Din, Pak Cik Rashid, Pak Amib, Pak Cik Mat, dan keluarga panggil Tok Mat lah. Abang Mat, Pak Mat. Baru saya tahu. Kita tahu keliling kita ni ada orang, tapi kadang-kadang kita tak sedar orang keliling kita ni orang baik. Kadang kelaku kita, perkataan kita menyakiti sama-sama kita. Telanjang itu benda biasa, tapi merancang kemudian rasa tidak bersalah itu bukan benda biasa. Jadi dia kata bila Tuhan beri pada kita ini, sepatutnya kita bersyukur dan kita jaga, pegang erat-erat, jangan kehilangan orang saleh. Hilang orang fasik tak apa. Kita hilang kawan yang mana? Kaki tuak, kaki todi, kaki mabuk, yang tu hilang tak apa. It's nothing. Tapi kalau kita hilang orang-orang saleh, kita rugi kan? Nabi menggambarkan sahabatnya saleh kan? Seperti mana atar dengan, orang jual atar dengan minyak wangi itu kan? Sahabat yang jahat ni sebagaimana sahibul kir, kawan yang buat besi kan? Apa Nabi nak buat? Kalau kau tak buat jahat seperti dia, Nabi kata ya. Maka saya pun terfikir tadi, apakah ciri-ciri sahabat yang saleh? Saya duk tengok Imam Ghazali cerita dalam Ihya, dia cerita dalam Bidayatul Hidayah. Saya tengok Imam Ibn Qayyim cerita, Imam Ibn Qudamah cerita. Kita nak tahu kawan-kawan kita ni baik atau jahat. Katalah ini berapa bulan? Ini 22 22 ke 22nd? 22nd. Kalau kurang Melayu jangan cakap dengan saya. Kurang Inggeris. Katalah malam ni 22 hari bulan September. Tadi siang kita ada problem dengan kawan kita, problem berkelahi ke apa gitu. So kita buat decision tak berkawan dengan dia. So nama-nama saya sebut tadi ni, Imam Ghazali, Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Qudamah, Ibn Rajab Hambali, dia orang kata pergi sembahyang menghadap Tuhan. Kalau kita dah sembahyang dah sembahyang dah, berdoa pada Tuhan supaya Tuhan tunjuk kawan yang kita nak putus ini, dia ni baik ke jahat. Minta ke Tuhan. Jangan buat keputusan sendiri. Nanti kita menyesal.
Kerana kita ni ada berita banyak yang kita akan tahu kemudian, lepas daripada hari ni. Takut-takut berita yang datang kemudian buat tindakan kita hari ni menyesal. Today, kita mungkin marah, kita angry, mungkin kita punya kita punya percakapan itu tidak ada adpa. Saya tak tahu bahasa Melayu pakai apa. Saya duduk belajarlah pelan-pelan, so maaf kalau saya semayang, dah habis semayang berdoa baik. Apa mereka ni kata, kenang satu perkara saja, tak payah 10, satu je. Sampai tadi kita buat keputusan tak berkawan dengan dia, selama itu ada tak ada satu perkataan dia, perbuatan dia yang mengajak kita menjauhi Allah dan Rasul? Ada tak ada? Kalau kita dapati tak ada, dia kata fikir kebalikan daripada itu. Selama ini bila kita kenal dia, kita kenal Allah, kita kenal Rasul, kita makin bertambah nak buat baik. Kalau itu kita boleh kata iya pada diri kita, maka buatlah keputusan jangan berpisah dengan dia, kerana dia adalah kawan yang saleh. Kehilangan dia satu kerugian dalam hidup kita. Jangan putus dengan diri. Maka mereka bawa doa yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, yang Nabi kata, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Tuhan, jangan kau serahkan diri aku kepada aku walaupun sekelip mata untuk aku putuskan hidup aku. Kalau aku putus hidup aku akan nampak dia daripada atas ke bawah semua dia jahat. Kita akan lupa kebaikan yang dia bawa kita kepada Allah. Kita akan menjauhi dia. Dengan kita jauh dia, ya Allah, kau telah beri keputusan itu pada aku dan aku putus untuk diri aku. Aku tak akan dapat kebaikan sampai bila-bila. Dahsyat ikhwan. Ini satu nikmat. Satu nikmat. So kalau kita rasa kita tak boleh dengan dia, kita rehatlah Ustaz. Berapa hari kita nak rehat macam ni? Ambillah 3 hari, pilah Langkawi. Jemaat Sabtu, Ahad, Isnin balik Kan semalam kita baca hadis kan? Nabi kata kepada keluarga Ja'far kan, Nabi kita sudahlah, Nabi kita sampai berapa hari nak menangis? 3 hari itu cukup lah. 3 hari itu normal lah. Tapi kalau kita menarah sampai 13 hari, dia tak normal, maka dia kena back to normal. Jadi ini suatu nikmat Allah Ta'ala bagi. Maka kita fikirlah. Kalau motivasi lagi lah banyak dia punya rangsangan tu. Tapi demikian dilema rumah tangga, demikian orang nak bercerai ke, nak apa, nak kahwin ke, nak bercerai ke, fikir yang tu sajalah. Selama aku kahwin dengan dia ni, berapa kali dalam mulut dia ajak aku menentang Allah dan Rasul? Berapa kali dia ajak aku buat dosa? Berapa kali dia ajak aku buat maksiat? Kalau itu dapat kita putuskan, jauhkan diri dengan dia. Itu tindakan yang betul. Tapi minta Tuhan putus untuk kita. Jangan kita putus daripada awal. Jangan. Nanti kita akan rugi. Kerana di antara syafaat yang ada di hari akhirat adalah syafaat orang-orang saleh. Quran kata kepada kita tentang 4 orang kan, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Orang para anbiya ni soleh yang paling tinggi, tapi di bawah mereka ada orang soleh lagi sesuai dengan makam umat. So pakcik jadi apa pun, pakcik tak bolehlah tinggal saya pasal pakcik soleh. Jadi apa pun, kita kalau kehilangan orang soleh keliling kita, bukan tak sempurna, tapi kereta ni macam tak ada elemen dengan balansi. Kita tak dapat pandangan lain. So itu adalah satu kurnia Tuhan kepada kita. Tadi Ustaz Rasidan dia hantar ke saya tu, saya mula terfikir, yalah ikhwan, betul lah. Maka saya secara jujur mengisytiharkan ini semua orang soleh depan saya. Orang-orang soleh dan wanita-wanita yang saleh. Kalau saya tinggal antum tak apa, antum jangan tinggal saya. Pasal kalau saya tinggal antum tak rugi. Tapi antum tinggal saya akan rugi. Tuan muda jangan tinggal saya. Tabung awal duduk tepi mbak. Tak boleh. Kita tak boleh kehilangan orang baik-baik. Kita akan rugi dunia dan akhirat. Baik ikhwan. Maka tadi kita katakan bahawa makam yang kedua, pada sujud yang kedua ini para ulama kata dia adalah impact kepada nilai syukur kita
setelah Tuhan izin kita berubudiyah pada sujud yang pertama tadi. Jadi pada sujud pertama tadi, seolah-olahnya dia bukan muktamad, seolah-olahnya hikmahnya kau dah berdoa pada Allah, kau dah tunjuk ketundukan kau pada Allah, kau dah memuji Allah, minta pada Allah, maka kau sujud kali kedua, lahirkan nilai syukur pada Allah. Ya Allah, kau izinkan aku sujud yang pertama dan kau dengar doa aku ya Allah, maka pada sujud yang kedua ni ya Allah, aku bersyukur pada engkau. Ini kata para ulama yang nak dicapai dengan makam sujud, dan dimaksudkan dengan sujud yang kedua itu, ikhwan. Baik ikhwan, para ulama telah menyunahkan agar hikmah pengkhususan penyebutan kata Al-Azim, Maha Agung, ketika rukuk, dan Al-A'la, Maha Tinggi. Iaitu ada riwayat dalam Abi Daud kata Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, ada. Dan dalam rukuk kita kata Subhana Rabbiyal Azim, dalam sujud kita kata Subhana Rabbiyal A'la. Baik, apa hikmah dia? Perkataan Al-Azim ada di rukuk, perkataan Al-A'la ada di sujud. Ketika sujud adalah bahawa sujud mengandung erti puncak kerendahan diri yang ditandai dengan meletakkan keningnya, yang merupakan anggota tubuh yang paling mulia di tempat pijakan kaki. Sujud menjadi lebih utama daripada rukuk. Ya ikhwan, itu makam dia, makam kerendahan. Makam apa tadi ikhwan? Di situ ada ubudiyah, di situ ada kita kata tamaskun, ketenangan jiwa, di situ ada tawadhu', di situ ada tadarru', dan di situ ada du'aul masalah, permohonan kita pada Allah dalam bentuk memohon pada Allah. Dan kita berada pada satu keadaan di mana tempat yang paling mulia dalam hidup kita diletak kepada tempat yang dipijak. Kita pijak tanah dengan kaki, tiba-tiba di situlah kita letak dahi kita. Dan sampai hari ini ikhwan masih kekal dalam tulisan ulama fiqh, mereka menyatakan sujud atas tanah lebih aula daripada sujud di atas benda-benda lain. Tapi itu kita katakan pandangan klasik. Masa tu atau kata tengok setengah masjid, dia akan buat kapek lagu ni untuk dipijak, lantai untuk disujud, kerana mereka berpegang dengan pandangan ulama silam. Kita kata secara sunnahnya tidaklah begitu. Secara sunnahnya di mana kita pijak, di situlah kita sujud. Kalau kita duduk atas kapek lah. Tapi kalau dah masjid tu buat peraturan lagu tu, kita tak payahlah nak pergi buat huru-hara apa aja, ikut saja. Cuma kalau kita pijak atas tanah, kita sujud pun atas tanah lah. Kita pijak atas rumput, kita sujud atas rumput, kecuali tempat-tempat itu mendatangkan mudarat, maka Bukhari buka bab berkenaan dengan hampak sejadah. Kita boleh hampak sejadah. Kita tak puas hati tempat tu najis ke tak, ambil sejadah hampak. Bila kita letak sejadah atas tu, kita tak bincang dah di bawah tu ada najis ke, ada apa tu, dia punya pasal. Sekarang kita sujud atas sajadah. Begitu keputusan sunnah kepada kita. Baik ikhwan, maka dari itu tepat sekali bila sujud dikhususkan dengan kata Al-A'la, Maha Tinggi Allah, yang merupakan bentuk isim tafdil, dan lainnya dengan kata Al-Azim. Ya memang sesuai lah. Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud, dan ketika rukuk Subhana Rabbiyal Azim. Kita belum, masa kita rukuk, kita belum lagi sampai kepada kemuncak salat. Kemuncak. Lepas kita sujud, tinggal lagi dua perkara yang dalam salat. Antara dua sujud, duduk dan tahiyat nak bagi salam. Itu saja. Artinya kita dah sampai kepada kemuncak. Macam kita lah bila duduk mengaji, duduk mai pukul 8 lebih nak pergi pukul 9, kita pun ustaz tak ada kata apa, kita pun tutup buku dengan sendiri. Kemuncak. Walaupun kuliah tak habis lagi, kita tutup. Itu nama dia kita menghampiri kemuncak. Jadi solat, bila kita sampai kepada sujud, kita dah sampai kepada dia punya kemuncak. Baik ikhwan, itu pengarang kita kata, itu kita jumpa hadis yang pertama yang menceritakan kepada kita bahawa apa yang dibaca dalam sujud. Dia kata subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Maha suci engkau ya Allah, wahai Rabb kami, dan aku memujimu ya Allah, ampunilah dosa-dosaku.
Ini ikhwan disebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dia kata kalau nak tahu syarah dia, lihatlah kepada pada muka surat hadis yang nombor ke-34. Perbicaraan kita dah lepas dah. Sebab apa? Sebab ini juga bacaan dalam rukuk. Semasa dalam rukuk itu juga dibaca. Kemudian dia kata di antara bacaan Nabi lagi, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Pun telah disebut dia punya perbahasan dia. Dia tak mau nak ulang lagi. Ini menunjukkan pada kita tiga bacaan ni, dua bacaan ni sama dalam rukuk dan dalam sujud. Kemudian ada hadis yang datang, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini lagi satu bacaan yang disebut kepada kita. Dan ini ikhwan bacaan yang dikaitkan dengan sujud. Ya Allah, kepadamu lah aku sujud, kepadamu lah aku beriman, serta kepadamu lah aku berserah diri. Wajahku bersujud kepada zat yang menciptakan dan membentukkannya, membukakan pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Ali bin Abi Talib. Katanya Nabi bersabda, syaqqa sam'ahu wa basarahu. Kata asyaqqu dengan memfathahkan huruf shin artinya membelah dan membuka. Ya, wa syaqqa sam'ahu, kita Tuhan kau yang telah membelahkan telinga aku. Tuhan belah telinga kita, Tuhan belah mata kita untuk bagi kita dengar. Sedangkan dengan mengkasrahkan huruf shin, asyaqqu artinya separuh daripada sesuatu. Tuhan telah belah separuh daripada juzuk badan kita ini untuk bagi kita dengar, untuk bagi kita tengok. Syaqqa. Maka Allah katakan, iqtarabati sa'atu wa insyaqqal qamar. Insyaqqal qamar. Kamu dah dekat dengan kiamat ketika kami belah bulan. Maka dia nak habaq kata, syaqqa itu bermakna belah. Tuhan belah sebahagian badan kita ni. Baik ikhwan. Kemudian saya bacakan dulu. Kemudian ada lagi riwayat. Jadi ini pun kita boleh baca dalam sujud juga. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi yang ni banyak kita baca dalam sujud sejadah. Saya pun tak tahu apa beza sujud sejadah dengan sujud sembahyang yang lain-lain tu. Kita ni sujud sejadah nak kena pi. Adakah sembahyang biasa tak ada sujud dan tak pakai sejadah? Kita ni sujud sejadah ni. Yalah, mungkin tang surah sajadah lah kot. Surahnya istimewa. Pak Long. Baik. Kemudian perkataan Nabi ahsanul khaliqin, yakni sebaik-baik yang menjadikan dan memberi bentuk. Ikhwan, di sini ada satu lagi hukum untuk menyatakan bahawa pada perkataan tabarakallahu ahsanul khaliqin, dia terjemah dengan makna Allah sebaik-baik yang menjadikan, Allah sebaik-baik yang beri bentuk. Baik, di sini ada satu hukum yang kita pakai daripada sudut akhlak. Kita marah ke orang, kita benci ke orang, bila kita nak sumpah seranah tubuh badan dia, kita kena ingat ayat ni. Kita nak marah perangai ni, dia bolehlah kita marah, tapi kalau kita marah perangai, kita tak kapit dengan muka, marah tu macam tak syok.
Kita kata kau ni perangai kau huduh lah. Awak nampaklah kita marah, tapi kita rasa macam marah kita tu tak sampai. Tak sampai. Hang ni dengan muka dah. Kita mula kita ada kamus kita yang tak ada Dewan Bahasa cari. Dah muka macam pelang. Pelang tu apa ikhwan? Nak hijau pun tak dapat. Abang Syarif boleh hijau pelang? Hijau. Cari lagi tak jumpa pelang. Tak dapat hijau. Itu kena hati, sebab di sini Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala itu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi bila kita kata, kau ni aku tengok muka kau ni, muka pun dah tak berguna, mata pun dah tak berguna, dia akan khilaf dengan apa yang Tuhan kata. Allah Ta'ala itu maha berkat dan sangat, dia adalah pencipta yang sangat baik dalam penciptaan dia. Walaupun kita banding kita dengan si fulan, kita lebih baik, cantik daripada dia, tapi tak, dia tetap daripada ahsanul khaliqin, pencipta yang terbaik. Maka kita marah perangai. Kita kata kau ni muka elok, perangai tak sama dengan muka. Itu betul lah. Ya? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau elokkan rupa aku, kau elokkanlah akhlak aku. Saya tanya pada sahabat, sahabat dengan sahabat Roy, kalau dua sahabat ni baca doa saya baca tadi, apa? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau elokkan rupa aku, kau elokkan wajah aku. Kalau dua sahabat ni baca doa ni, betul lah, ya Allah, kau elokkan rupa aku. Abang Sadiq, tak handsome lagi. Allah, pelakon. Gila-gila remaja. Azrael. Siapa tak kenal Azrael? Ya. Tapi cuba bayang, kalimah ni kalau orang macam saya baca macam mana? Dengan rupa tak elok ni. Pelan sikit. Kita ambil satu orang yang tak elok. Gigi jongang, mata besar, jerawat penuh satu muka. Dia kalau dia jumpa doa ni, macam mana dia nak berbetul? Ya Allah, sebagaimana kau elokkan rupa aku. Dia banding muka dia dengan muka pupu dia. Awak muka aku lagu ni. Dia nak baca doa ni tak lepas. Tak lepas. Kerana Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ini adalah ahsanul khaliqin. Dia buat kau elok. Yang tak elok ni mata kita banding dengan yang lain. Cuba pergi banding seburuk-buruk muka manusia, pergi banding dengan itik tengok. Pergi banding dengan ni, hak duduk dalam hutan ni semua ni. Tapi dah, Tuhan kata, kerana muka, wajah, kulit, bentuk muka, bukan kita punya order ke Tuhan. Tuhan yang bagi benda ni. Kerana tu kita tak ada hak menghina ciptaan Tuhan. Kita suka kat satu orang, kita tengok dia, kita rasa elok. Saya banding dengan sahabat, siapa yang handsome lagi? Cakap biar betul Cakap biar betul Ini live ni. Menang sahabat tanpa bertanding. Menang sahabat. Orang yang tolak itu awak. Pekan darat. Pekan di darat. Menang sahabat. Bukan manis dengan kencing manis sahabat. Terlebih manis. Kan? Tapi saya kata saya tak elok macam mana banding semua jejaka idaman ni semua ni. Kan? Tapi ada orang tengok saya manis. Siapa dia? Mak saya. Walaupun saya keluar metalik, kan? Mai dekat mak kita ni. Anak aku. Junjung balin. Lepas tu mai dekat isteri saya manis. Artinya Allah Ta'ala itu ahsanul khaliqin. Ambillah orang yang kita kata muka tak elok, tengok jodoh mereka. Kau tengok aku elok, aku tengok kau elok. Maka maha benar Tuhan ketika dia buat. Dia kata betul, elok. Kita kata anak monyet tak elok, tapi mak monyet tengok anak monyet, anak aku, kita pergi tukar anak monyet dengan baby hak comel anak orang. Dia tak mahu. Kita kata apalah monyet ni bodoh. Monyet kata, hang lagi bodoh ni anak orang bukan anak aku. Penat-penat aku mengandung dia, hang tukar anak aku. Ya, walaupun bulu, kita kata bulu lah, tengok anak hang berbulu.
anak aku, my baby. Ya ikhwan, maka benarlah Allah Ta'ala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka bila kita sujud, bila kita sujud ikhwan, rupa parah kita, takdir hidup kita, ujian dalam hidup, kesemuanya kita pasrah kepada Tuhan dengan ucapan ini. Ya Allah, kita kata kepada Tuhan, khalaqahu, kau yang buat aku. Sawwara, kau yang Allah, di antara nama Allah Al-Musawwir. Banyak orang tak pernah pakai nama ni, Abdul Musawwir. Musawwir, Allah yang menggambarkan orang. Allah buat kita, mata kita, bentuk kita, Allah yang buat. Allah yang buat. Masa kita beranak tu Tuhan buat. Lepas tu bila kita besar, kita pun jadi Bigfoot, yang tu kita punya pasal lah. Yang tu pasal kita yang tak makan, kita yang makan terlebih. Tapi masa Allah buat kita, Al-Musawwir. Kita kata, ya Allah, kau yang musawwir kami. Tapi bila mai tang mata, bila mai tang telinga, Nabi suruh kita kata, syaqqahu sam'ahu. Kau yang belah lubang dalam ni, ya Allah. Tak terbayang macam mana Tuhan boleh belah ni bagi kita nampak. Maka dalam sujud kita kata, ya Allah, cantik macam mana kita, buruk macam mana kita, sakit macam mana kita, sehat macam mana kita, uji macam mana. Di ujung kita kata, tabarakallah, maha berkat apa yang kau buat aku ni, ya Allah. Ahsanul khaliqin, kaulah seindah-indah pencipta. Artinya kita ni sangat indah dekat Tuhan. Apa warna kulit, apa bentuk muka, panjang ke pendek, cacat ke sempurna, kita ni ahsan. Kita ni hamba yang sangat indah kerana dia adalah Khalik yang sangat indah. Maka benarlah ikhwan, bila kita sampai kepada tahap kita melakukan sujud kepada Allah Jalla wa'ala ini ikhwan, kita sampailah di sini, iaitu kita sampailah kepada makam ubudiyah kita kepada Allah, makam yang sangat tinggi ini ikhwan. Kemudian penulis menyatakan, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah yang memiliki segala kekuasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungan. Pun telah dibahas ketika membahas masalah rukuk. Ini juga bacaan dalam rukuk. Artinya setakat ni kita baca, kita boleh memilih lah. Nak baca dalam rukuk, nak baca yang mana, kita boleh memilih. Baik, kemudian penulis membawa ada lagi satu doa yang Nabi baca dalam rukuk. Allahumma ghafirli dhanbi kullahu diqahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya, yang kecil maupun yang besar, yang terdahulu maupun yang ke belakang, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ini disebut dalam riwayat Muslim. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata dia, Nabi bersabda, diqahu, Allahumma ghafir li zambi kullahu diqahu. Yakni diqahu maksud dia sedikit, yakni merujuk pada dosa kecil. Dan sabda beliau, jillahu, yakni banyak, merujuk kepada dosa besar. Sabda Nabi SAW, diqahu wa jillahu hingga akhir hadis, merupakan penyebutan terperinci setelah disebut secara umum. Tafsil ba'da ijmal. Tafsil ba'da ijmal, maksud dia tafsil. Ijmal bermakna secara umum, tafsil bermakna memperincikan satu-satu. Maka setelah Nabi sebut secara tafsir satu persatu, lepas tu Nabi gabungkan semua perkataan itu dalam satu baris ayat. Sebab ketika beliau berucap ighfir li zambi kullahu, mencakup semua dosa yang ia lakukan secara umum. Allahumma ighfir li zambi kullahu, kalau berhenti takat tu pun diqahu, jillahu, awalahu, wa akhirahu, wa alaniyatahu, wa sirahu, dah masuklah dalam perkataan kullahu. Tapi dah, ini nama dia tafsil ba'dal ijmal.
setelah Nabi letak satu perkataan yang ijmal, yang ungkapan yang umum, Nabi tafsirkan dia. Apa yang Nabi maksud dengan kullahu itu? Nabi kata diqahu, jillahu, awaluhu wa akhirahu, sirrahu wa alaniyatahu. Ini yang aku maksud dengan kullahu. Ini satu daripada kita belajar sunnah, ikhwan. Sunnah ni dia dia tak pernah gantung. Dia akan incikan sehingga kita tak perlu pegang. Tak perlu pegang. Kita tak perlu penat otak fikir apa maksud kalimah ni, tak. Sunnah berjelas. Nanti bila kita belajar dalam ilmu balaghah Arab, kita akan terpegun. Istilah-istilahnya ada dalam sunnah ni. Dia tak gantung satu benda sehingga kita nak kena perinci. Tak. Apa maksud kullahu? Ini dah Nabi kata kullahu tu diqahu, jillahu, awaluhu, akhiruhu, alaniyatahu wa sirrahu. Itulah makna ampun semua dosa. Kecil, besar, dosa yang aku buat mula, yang akhir, yang nampak, yang tak nampak. Semua itu kullahu ya Allah ighfirli, tolonglah ampun. Dibaca ketika dalam sujud kita berada pada makam ubudiyah dan makam kesyukuran kita pada Allah. Maka bila kita sujud, di samping kita nak kena faham, hadirkan hati dengan ungkapan-ungkapan kita baca, dan kita kena tahu kata sujud ini, makam ini bawa kita ke mana, supaya hati kita ni boleh tenang dalam kita solat. Ya, Abang. Azan, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Baik ikhwan, penulis menyebut perkara yang berikutnya. Dia kata ada lagi doa yang Nabi baca dalam sujud. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dengan keredaanmu dari kemurkaanmu, dengan ampunanmu dari seksamu. Aku berlindung padamu dari seksa dan kemurkaanmu.
aku tidak mampu menghitung-hitung pujian terhadap dirimu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjung untuk dirimu sendiri. Ini penulis sebut pada kita, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabiah yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Aisyah radhiyallahu anha. Al-Khattabi menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dan memohon kepada Allah agar diselamatkan dengan keredaannya dari kemarahannya, dengan ampunan dari siksanya. Redha dan kemarahan adalah dua kata saling bertolak belakang. Demikian pula dengan kata ampunan dan siksa. Maka ketika sampai pada taraf menyebut zat yang tidak ada kebalikannya, iaitu Allah, beliau meminta perlindungannya kepadanya, tidak kepada selainnya. Artinya, memohon ampunan dari ketidakmampuan dalam menunaikan tanggungjawab secara sempurna dan beribadah dan dalam memberikan pujian kepadanya. Sabda Nabi, a'udzubika minka, yakni aku berlindung kepadamu dari kemarahanmu atau dari siksamu. Sabda beliau, la uhsi thana'an alaika, yakni aku tak mampu dan tidak akan sanggup memujimu secara layak. Sabda beliau, anta kama athnaita ala nafsika, yakni mengakui ketidakmampuannya untuk memuji Allah secara layak dan bahawasanya dia tidak akan pernah sanggup mencapai hakikat pujian tersebut. Sebagaimana sifat-sifatnya tidak ada akhirnya, pujian kepadanya juga tidak ada akhirnya. Sebab pujian itu seiring dengan zat yang dipuji. Setiap pujian yang disanjung kepada Allah sekalipun banyak, panjang membentang dan dengan penuh bermakna, dengan penuh makna berlebih. Namun keagungan Allah jauh lebih besar, kekuasaannya jauh lebih agung, sifatnya lebih banyak dan besar, serta keutamaan dan kebaikannya jauh lebih luas dan sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwan, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Aisyah radhiyallahu anha sebut benda ni, Nabi baca dalam sujud. Ini juga ikhwan, para ulama kita bahas apa yang Nabi sebut dalam doa ni, dalam riwayat Muslim ini, apa yang Nabi baca ini, inilah merupakan kemuncak kepada salat. Daripada kita takbir, start dengan Allahu Akbar, kita iftitah, kita rokok, ada bacaan dia, i'tidal baca dia. Kita sujud ada baca dia. Kita i'tidal baca dia, kita sujud, kita baca yang ni. Seolah-olah bila sampai di sini, yang inilah yang kita harap daripada solat yang kita paparkan kepada Allah dan kita terima. Tuhan minta kita taat kepada dia, inqiyad kepada dia, patuh kepada dia dengan menunaikan solat. Dan Tuhan jadikan solat itu sebegitu indah, sebegitu indah. Akhirnya Nabi bila sampai pada sujud, di antara benda yang Nabi pernah baca, Nabi kata, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung. Aku berlindung. Berlindung bermakna ada benda lah, dinding. Ambil redha Allah yang besar itu, berlindung di belakang redha Allah, supaya tak kena marah dia. Kerana dalam hadis kita jumpa dalam Riyadhus Salihin, Nabi kata Allah Ta'ala menulis dekat arash, sesungguhnya rahmat aku mengatasi murka aku. Ya Allah, aku berlindung dengan redha engkau yang luah, supaya aku tak kena Tuhan ada murka dia. Tuhan bersifat dengan murka. Tapi kalau kenalah murka Tuhan, kita tak ampun, kita tak selamat dunia dan akhirat. Tak selamat. Maka berlindung kita supaya kita tak kena murka. Nak berlindung di mana? Dengan redha Allah. Maka di mana tempat dapat redha Allah ni? Dalam sujud. Dalam sujud. Yang salat tu start dengan ambil wudu, menghadap kiblat, tutup aurat. Nabi kata, kamu pernah tengok tak satu orang dalam riwayat Bukhari, kamu pernah tengok tak satu orang yang mandi di sebatang sungai satu hari 5 kali? Apa akan jadi pada dia? Adakah baki di badan dia? Sahabat kata tak ada. Nabi kata, itulah perumpamaan salat 5 waktu. Sebelum kita solat, kita berwuduk. Hatta dosa
Yang kita baca dalam riwayat tadi, Abu Hurairah tadi, dosa yang kecil tadi ni, dosa yang besar, yang kecil, dengan kita ambil wuduk akan jatuh dengan qitrah air, qitratul ma', titisan air tu, dosa jatuh. Artinya satu orang bila dia tak ambil wuduk, dia semayang, Tuhan tak suka dia, pasal dia tak bersih. Perkataan hadas, mengangkat hadas, tahulah kita artinya mengangkat halangan yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan, iaitu dosa. Ataupun basuh muka kita, dosa kita gugur. Basuh tangan, kumuk mulut, semua Nabi sebut. Setiap anggota kita lalui, semuanya dosa gugur. Dengan itu kita menghadap Tuhan. Dan kita sampai pada satu tahap, kita minta izin ke Tuhan, lindunglah aku ya Allah, letaklah aku di belakang redha-Mu, supaya aku tak kena murka-Mu. Redha pun mai daripada Engkau, murka pun mai daripada Engkau. Kerana itu aku sedar ya Allah, sebesar-besar murka adalah murka Tuhan. Ulama kita ketika bercakap tentang masalah Al-Quran, mereka cakap, seingat saya ketika mereka lalu ayat innahu laqur'anul karim, sesungguhnya ini adalah Quran yang karim. Itu berkenaan dengan hadis ketika Nabi mendengar Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa. Nabi dengar, Nabi menangis. Itu Nabi kata pada Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata, sudah, cukup, berhenti. Nabi mengenangkan apa yang ayat itu kata. Para ulama kita kata, ikhwan, andai kata Allah Jalla wa'ala tidak memberi satu rahmat kebatinan pada kita. Rahmat apa? Tuhan ni dengan Quran, dia hanya cerita saja Quran tu punya azim. Quran Majid, Quran Karim, Quran Azim, Quran Aziz. Itu adalah sifat-sifat keagungan bagi Quran. Dan dia minta kita beriman bahawa Quran sememangnya macam tu. Andai kata Allah tidak bercerita tentang Quran, Allah buat turun kelebihan Quran tu, kita sebiji akan jadi macam Allah cerita. Ayat Abang Mai duk baca tu. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Allah tak cerita, dia buat turun Quran kepada kita dan dia tunjuk macam mana barakatul Quran, kita tak akan boleh baca Quran. Kita buka baca Quran, kita akan menangis satu hari. Kerana Tuhan bagi kita nampak dengan mata kasar dan mata hati betapa Quran itu karim. Apa makna karim? Mulia dia. Kita tak boleh baca. Turun ke bukit, bukit akan gegah dan luluh. Kerana timbul rasa takut dia kepada kalam Tuhan dia. Tapi Allah bagi rahmat kebatinan kepada kita. Dalam hal Quran ni, dulu Nabi Musa minta dalam surah Al-A'raf, Rabbi arini anzur ilaik. Tuhan, tunjuklah kau kepada aku. Umat nak tengok. Allah kata, lan tarani, tak boleh Musa, aku tak boleh buat demikian. Allah kata, tengok bukit sebelah. Allah kata dekat Musa, fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Hang tengok bukit sebelah. Kalau aku kata tengok, hang tengok, bukit itu macam tu juga, fasawfa tarani. Nanti di akhirat kau tengok aku. Allah kata, falamma tajalla rabbuhu lil jabali, bila Allah pancarkan nur Tuhan ke bukit, ja'alahu dakka, bukit gegak dan hancur luluh. Wa kharra Musa sa'iqa, hebat Musa, pengsan dia. Maka Allah bagi rahmat pada umat Muhammad, ditutup hijab tu. Dia bagi apa? Dia bagi Quran. Kau dengar pasal Quran, kau beriman. Lepas tu kau tengok akhirat Quran buat apa dengan kau. Sujud. Bila kita sampai tempat sujud, kalau Allah angkat hijab murka dia, ikhwan, kita tak boleh buat apa sehari suntuk. Kita akan menangis kerana besarnya murka Tuhan ke kita. Tolong ya Allah, tutup murka hang tu dengan redha hang pada aku. Kerana redha Tuhan lah, rahmat dia lah, kita boleh bergerak, boleh makan, boleh macam ni. Pasal itu ikhwan, dalam ayat 39 dalam surah Fussilat, ulama ambil ayat ini bawa kaitan dengan salat. Allah kata dalam ayat itu, dan bila kita salat, kita sampai pada makam sujud, sepatutnya ini jadi pada kita. Berdasarkan hadis ni, Nabi kata, wa bi mu'afatika min uqubatik,
Aku berlindung dengan kemaafan kau daripada hukuman kau. Wa a'udzubika minka. Aku berlindung dengan engkau. Aku berlindung dengan engkau dari engkau ya Allah. Takdir semua daripada engkau ya Allah. La uhsi thana'an alaik. Tak mampu aku nak memuji engkau ya Allah. Nak hitung pujian pada Allah, nak buat ayat puji Allah ni tak mampu ya Allah. Kita, dalam rukuk, dalam i'tidal kita kata apa? Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Kalau padat langit dan bumi penuh dengan puji pada Allah, masih ada lagi Tuhan layak dipuji. Tak boleh piah. Maka Nabi sebut betul mendatangkan redha Allah. Anta kama athnaita ala nafsik. Sebenar-benarnya engkau ya Allah seperti mana engkau yang memuji diri engkau. Artinya ikhwan, inilah hakikat hidup kita. Bila kita sampai kat sujud, akhirnya kita puji Allah. Akhirnya kita minta apa yang patut kita minta lindung pada Allah. Yang ni makan kita, minum kita, kita punya aktiviti hidup kita, last sekali jangan sampai kita kena murka dia dan iqab dia, balasan dia. Lepas itu ayat 39 tadi kata daripada surah Fussilat, Allah kata wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan. Allah kata daripada tanda kebesaran Allah. Ini Allah mendidik kita tapi menggunakan secara nazari. Maksudnya secara Tuhan suruh kita tengok manzurah, tengok keliling kita. Tapi dia nak didik kita, tapi dia suruh kita tengok ini. Allah kata dan di antara tanda kebesaran Allah, annaka tara, kau dapat melihat al-arda khashi'atan, bumi itu diam dan khusyuk kepada Allah. Bumi itu Tuhan kata dia khusyuk, dia tak bergerak, dia diam pada Allah. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma', bila kami turun daripada langit ni ayat hujan kena bumi itu, masa dia kena, Allah kata ihtazzat warabat. Dia kena dia bagi respon. Respon dia apa? Dia gegap dan dia tumbuh sesuatu di atas dia. Allah kata innal ladzi ahyaha, sesungguhnya yang bagi hidup bumi yang keras kering koncang ni, la muhyil mauta, Tuhan yang mampu yang bagi hidup yang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya dia amat kuasa. Ulama kita kata daripada kita berdiri tadi semayang sampai kita sujud yang pertama, maka kita kena jadi seperti bumi yang keras, bumi yang diam tadi. Bumi diam daripada air, bumi itu jadi tandus, bumi itu jadi kering, tak menerima apa-apa. Itulah hati manusia, kosong, degil, keras kepala. Apa bahasa Judul tu apa man? Ketegang lagi. Bila kata degil tak sampai, bila kata ketegang nampak. Hati kita keras bila? Sebelum sujud. Itu semua boleh sebelum sujud. Kita berdiri dengan angkuhnya, kita rokok, mungkin tak ada apa-apa lagi, kita i'tidal, buka balik dada, sami Allahu liman hamidah, tangan kita pun peduli apa? My hand, not your hand. But bila part kita sujud, Allah kata ihtazzat warabat, hidayah mula sampai. Permintaan pada Tuhan telah dipanjatkan, kepujian pada Tuhan telah dituturkan, kesyukuran pada Tuhan telah dilintaskan dalam hati. Maka Tuhan kata ketika itu jantung kita kena respon petunjuk Tuhan. Warabat, gegar dia. Dia kena ada benda ditangkap dengan Tuhan. Apa dia? Yang dia ucap. Seluruh dalam sujud itu yang dia ucap. Kalau tidak, kata Allah, kalau tidak demikian, maka kau tak akan nampak apa-apa tanda kebesaran Tuhan dengan fardu salat. Kau tak akan nampak apa-apa. Pasal itu, bila kita salat ikhwan, ketika sujud, salat ni benda senang, tetapi antum tengok masa Allah pimpin kita nak baca apa, dia yang wahyukan kat Muhammad. Baca ni. Kita tak buat apa-apa. Kita tak payah fikir nak baca apa. Dan setiap benda yang Tuhan suruh kita baca di sini, kesemuanya ada respon pada roh kita. Cuma tinggal, Allah kata tadi, daripada tanda kebesaran dia, kamu boleh tengok bumi, asal bumi apa dia? Khashi'atan, diam,
kering dan tandus. Bila dia berubah, hujan turun. Nah, ikhwan, sujud adalah ayat yang datang kepada kita. Last sekali. Lepas sujud kita duduk, lepas tu nak bagi salam. Bila kita sampai di situ, sama ada kita sembahyang siang, kita sembahyang malam, ataupun kita peruntuk masa kita sembahyang lagi nisful lail, malam lagi sembahyang tahajud kita, bila itu kita tidak anggap sebagai satu siraman Tuhan daripada kita, maka hati kita akan kekal dengan makna khasyiatan, tandus dan kering. Dia akan kering kekal. Kita akan hilang makna ubudiyah, kita akan hilang makna tadarru', kita akan hilang makna tawadhu', kita akan hilang nilai kesyukuran, dan kita pun tak tahu apa dia masalah. Ingat nah, benda ulama sebut tadi apa dia? Tawadhu', tadarru', lagi tamaskun, du'aul masalah, ubudiyah. 5 itu ada dalam sujud. 4 ada pada sujud pertama, 1 ada pada sujud yang kedua. Pada sujud kedua makam apa? Makam syukur pada Allah, kerana mengizinkan sujud yang pertama dengan seluruh kelebihan yang ada pada dia. Dan ini yang kita baca ke Tuhan, hakikat hidup. Hakikat hidup. Artinya tinggal lagi ikhwan, seperti Nawawi sebut dalam Al-Azkar, tinggal lagi apa dia? Hudurul qalbi. Bila kita nak hadirkan hati kita, itu saja. Ini berbeza-beza lah nilai manusia, tak sama. Bila kita hadirkan hati kita, kena hadir hati kita dengan bacaan kita, dan dia tangkap dengan muqaranah. Dalam sembahyang dibahagi muqaranah, kita boleh nampak gambaran keseluruhan daripada setiap part dalam rukun-rukun tu. Rukuk apa kita dah bahas, ada rukuk i'tidal kan, apa hikmahnya ada, itu part-part dia. Kita boleh muqaranah, kita boleh gabung semuanya. Ketika itu Quran kata ihtazzat warabat, hati kita mesti bagi respon ke Tuhan. Kalau tak bagi, bermakna kita belum buat lagi kerja hati, kita belum gerak dia lagi, kita belum paksa. Dia akan kekal sebagai tanah yang, ya, sayanglah ikhwan, berapa puluh tahun dah kita salat. Bukan kata kita, saya tarik balik perkataan itu saya ikhwan. Muka-muka ni saya tahu muka-muka orang baik-baik belakang. Saya. Baik. Kemudian ikhwan dah selesai bab tu, penulis menyatakan bab duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Pak Mik, sejam lebih dah Pak Mik. Sambung lah. Kalau baca takut lupa sujud pula, saya tak boleh sujud. Jangan lupa kan. Kita berhenti cakap tu lah. Ya sahabat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Mana-mana hadis yang dia tak sebut salasa marah, dia balik pada hukum asal. Bacaan dia sekali. Hanya baca sekali. Bangkit nak. Tapi kalau kita kata kita nak baca lebih, kita kena bagi sebab kenapa kita nak baca lebih. Sebab Nabi subhana rabbiyal a'la salasa marah, 3 kali. Pasal kau baca 3 kali, Nabi baca 3 kali. Yang ni tak sebut baca sekali. Baik, kita nak baca 2 kali atau 3 kali, kita kena bagi alasan ke diri kita pasal apa. Kita kata kita nak tangkap, mungkin dapat diterima, tetapi kurang tepat jugalah, pasal Nabi suruh baca sekali dengan menghadirkan hati. Tapi based on fiqh tak salah. Based on fiqh tak salah, tak melibatkan sembahyang kita batal ke apa, tak. Tapi kerana Nabi kata sekali, cubalah kita belajar baca sekali dan cuba bawa hati kita dengan ungkapan-ungkapan itu. Boleh sahabat? Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ya, please my dear. Tahiyat akhir. Kalau kita nak berjumpa, kita awal pada 5 menit. Ya. Wallahu ta'ala a'lam, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. At-Tirmizi membawa satu riwayat dalam Tirmizi daripada Ibnu Umar, tapi riwayat ini dhaif, berkenaan dengan bila satu orang tu dah duduk tahiyat akhir, lepas tu dia ada hal, dia bagi salam dan dia pergi. Dalam riwayat tu kata sembahyang dia sah,
kalau dia ada hal. Masalah kata dia baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh salawat aja. Tak ada nak habis. Tak ada nak sampai habis, tapi dia dah start dah baca. Dia ada hal. Apa hal dia? Sakit perut. Ialah dalam hadis Nabi kita, kalau siapa sakit perut, biarlah angin tu keluar. Tapi masalah angin tu keluar tahiyat akhir. Kalau hang keluar takbir tadi, taklah rasa mengelan. Ni nak kena repeat 4. Dalam riwayat dhaif tu kata daripada Ibnu Umar, dia kata kita boleh bagi salam. Dan walaupun tak habis tahiyat, dikira sembahyang kita sempurna. Kerana kita dah start baca. Tapi riwayat itu dhaif. Walaupun dhaif, ketika para ulama syarah hadis, di kalangan para fuqaha ambil hadis ini untuk jadi dalil. Sekiranya ada hal, tak ada apa, bagi salam pergi. Tapi dengan syarat ada urusan. Boleh apa? Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.